Sejak dunia dilanda pandemik COVID-19, dah banyak nyawa yang telah terkorban. Negara-negara di seluruh dunia juga sedang berdepan dengan krisis ekonomi, termasuklah Malaysia. Jadi, dalam menghadapi krisis ini, banyak langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan termasuk Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah ini telah dilaksanakan bermula 18 Mac 2020. Dalam tempoh pelaksanaan PKP, pelbagai premis kerajaan maupun swasta telah diarahkan untuk memberhentikan operasi mereka buat sementara waktu. Namun, terdapat juga sektor-sektor penting yang perlu beroperasi seperti barisan-barisan hadapan negara yang bekerja di hospital terutamanya pegawai polis, tentera dan lain-lain. Tapi dengan syarat mereka mestilah mematuhi SOP yang telah ditetapkan semasa bertugas dan yang paling penting menjaga social distancing bagi mengelakkan penularan wabak ini. Dalam video ini, kami akan kongsikan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi semasa bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut inilah garis panduan persediaan bagi pengurusan di tempat kerja semasa dan selepas Perintah Kawalan Pergerakan. Yang pertama, hanya tugas yang mustahak atau kritikal sahaja dibenarkan untuk hadir ke pejabat mengikut keperluan dan sebolehnya utamakan kemudahan di rumah bagi tugas-tugas lain yang tidak kritikal. Kedua, perkhidmatan kaunter di semua jabatan perlu beroperasi sehingga jam 5 petang pada setiap hari. Ketiga, kaki tangan perlu mendapat kebenaran atau arahan daripada ketua jabatan sebelum hadir ke pejabat. Yang keempat, jarak bagi ruang kerja antara kaki tangan perlu ditetapkan pada sekurang-kurangnya 1 meter radius. Yang kelima, kehadiran tidak perlu direkodkan melalui punch card atau thumbprint, sebaliknya sebagai alternatif gunakan QR code. Keenam, waktu kehadiran bekerja adalah fleksibel dan tiada masa rehat diperuntukkan memandangkan waktu bekerja adalah fleksibel. Ketujuh, sekiranya kerja yang diarahkan sudah selesai, kaki tangan boleh pulang kembali ke kediaman dengan kebenaran penyedia atau pegawai. Kelapan, pelanggan yang ingin membuat sebarang transaksi bayaran digalakkan untuk membuat pembayaran secara atas talian atau menggunakan kad kredit atau menggunakan cek. Dan yang terakhir sekali, setiap kaki tangan atau pelanggan yang hadir ke premis atau ke pejabat perlu direkodkan nama dan nombor telefon mereka bagi memudahkan untuk dihubungi sekiranya perlu. Pakai penutup hidung dan mulut sepanjang masa ketika bekerja. Kemudian, pakai hand sanitizer. Masukkan penutup hidung dan mulut ke dalam plastik sebelum dibuang. Dan gunakan bekas sampah yang bertutup untuk membuang penutup hidung dan mulut. Berdasarkan prosedur kesihatan atau pencegahan, penjagaan kesihatan ketika di tempat kerja, langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, setiap kaki tangan atau pelanggan yang mengalami gejala demam, batuk, sakit tekak atau sesama tidak dibenarkan memasuki pejabat atau premis dan segera mendapatkan rawatan di hospital atau klinik yang berdekatan. Yang kedua, memeriksa suhu badan setiap kaki tangan. Jika melebihi 37.5 darjah Celsius, tidak dibenarkan untuk memasuki premis pejabat dan diarahkan untuk pulang ke rumah dengan segera. Yang ketiga, setiap jabatan haruslah menyediakan hand sanitizer di pejabat dan lokasi-lokasi yang bersesuaian atau strategi.
Yang keempat, penggunaan link di pejabat adalah dihadkan kepada bilangan yang bersesuaian berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang kelima, menyedia dan menampal notis-notis peringatan di lokasi strategik kepada kaki tangan dan pelanggan berdasarkan penularan wabak terkini. Yang keenam, kontraktor pembersihan bangunan pejabat adalah diminta untuk melaksanakan kerja-kerja pembersihan secara kerap. Yang terakhir, melaporkan segera kepada Jabatan Kesihatan Negeri jika terdapat maklumat mengenai jangkitan COVID-19 di jabatan tersebut. Untuk prosedur pekerjaan dan pergaulan di tempat kerja, yang pertama, setiap pekerja digalakkan untuk sentiasa menjaga kebersihan dan sentiasa memakai mask. Yang kedua, setiap pekerja disarankan untuk menjaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain dan elakkan menjabat tangan atau bersentuhan. Hanya meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat untuk mengelakkan jangkitan. Yang ketiga, elakkan berkumpul atau mengadakan mass gathering melebihi 3 orang. Yang keempat, lakukan disinfeksi kuman ke atas peralatan kerja masing-masing. Yang kelima, pekerja digalakkan untuk membawa makanan dari rumah. Seterusnya, pantry perlu dihadkan kepada 1 atau 2 orang pada satu masa bergantung kepada keluasan pantry. Akhir sekali, ruang solat perlu dihadkan kepada seorang pengguna pada satu masa dengan menggunakan kelengkapan solat sendiri. Dengan mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, dapatlah kita sama-sama mengekang wabak COVID-19 daripada terus merebak. #kita jaga kita. Pelaksanaan mesyuarat di musim PKP adalah dibenarkan selagi mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antara prosedur yang telah ditetapkan ialah semua mesyuarat, bengkel, seminar atau kursus digalakkan untuk diadakan secara video conferencing. Penganjuran mesyuarat perlu diminimumkan melainkan terdapat keperluan dan keahlian perlu dihadkan. Sekiranya mesyuarat, seminar, bengkel dan juga kursus perlu dilaksanakan, bilangan ahli perlulah dihadkan dan menjaga penjarakan sosial antara satu sama lain iaitu 1 meter. Semak semula mesyuarat berjadual atau berkala kecuali untuk mesyuarat yang wajib yang membincangkan mengenai kesihatan, keselamatan, audit dan juga bencana. Ringkaskan agenda mesyuarat dan singkatkan tempoh mesyuarat tersebut mengikut keperluan. Edaran surat panggilan, minit mesyuarat dan pelaporan mengenai mesyuarat tersebut perlulah dilaksanakan di atas talian melalui email. Jamuan makan minum semasa mesyuarat adalah dibenarkan, tetapi perlu disediakan secara individu. Jamuan secara bufet adalah tidak dibenarkan.